Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudilah masuk kelas saya yang tak seberapa ni. Okey, so terima kasih korang sebab sudi masuk. Okey, so saya perkenalkan diri. Saya adalah Sehis Rozi. Saya mengajar subjek sejarah di eTuition.my dan sekarang kita berada di eTuition Live. Okey, so siapa yang baru masuk tu boleh tak tahu korang daripada mana? Macam biasalah kalau masuk kelas saya, tak kira kelas saya ke, kelas Miss Amalia ke, kelas medium ke, kita orang akan tanya korang daripada mana? Sebab nak tahu juga student-student ni belajar ataupun korang pelajar-pelajar semua datang daripada mana. Okey, nak tahulah bagaimana orang kata berapa besar kita punya reach, okey, kepada pelajar-pelajar Malaysia. Lagi banyak pelajar Malaysia boleh masuk dalam live ni lagi bagus. Sebab apa? Sebab korang tahu eTuition Live adalah satu platform percuma untuk korang belajar, untuk korang menghadapi peperiksaan SPM kelak. Okay, so apa yang kita akan belajar pada hari ini nanti saya akan terangkan. Jangan lupa, okay, brightness ataupun siapa yang nampak blur apa yang saya tulis ni, tiba-tiba apa yang saya tulis ni, nampak blur, tolong pergi kat bahagian quality, kat video tu, bahagian kanan, okay, kanan video korang, kanan ke kiri ni, bahagian kanan korang, kanan ke kiri korang ni, korang tengok, korang tekan button setting, dekat situ ada pergi quality dan korang boleh tekan 1080 supaya semua nampak jelas. Okay, so jangan lupa juga, okay, untuk share link-link video ni. Okay, bila dah share, ramai lagi akan masuk, maka ramai lagi akan dapat ilmu percuma, insyaAllah. Okay, dan juga tolong like video dan yang paling penting, siapa yang tak subscribe tu, ini nak marah ni, tolong subscribe, okay, channel YouTube eTuition. Sebab bila korang subscribe, okay, setiap kali ada video baru, setiap kali ada apa-apa post, apa-apa orang kata pengumuman update daripada eTuition, terus korang akan dapat notification. So korang takkan tertinggal, okay, tertinggal apa-apa update daripada eTuition. Okay, so jangan lupa juga, okay, bahan yang kita akan belajar pada hari ini, saya dah letak di dalam description. Saya dah sediakan 3 benda. Okay, saya sediakan nota ringkas yang saya buat sendiri untuk bahan bacaan korang, untuk bahan rujukan korang, dan saya dah letak 2 soalan yang kita akan belajar. Kita akan tengok cara menjawab, macam mana kita nak menjawab, iaitu saya letak kertas trial daripada negeri Pahang dan juga trial daripada negeri Kelantan. Kita tengok bagaimana kita nak jawab soalan ni, insyaAllah. Kalau sempat kita akan buat kedua-duanya, kalau tak sempat saya jawab satu dulu, kita belajar satu dulu, insyaAllah next live nanti kita akan belajar yang kedua ni, insyaAllah. Okay, so kalau ini yang paling penting, ni sangat-sangat penting. Kalau korang tak tahu, korang boleh tanya dekat live chat, insyaAllah saya akan berada di situ untuk menjawab soalan-soalan korang semua. Okay, so kalau tak faham korang boleh tanya je dekat situ. Okay, kalau saya boleh jawab, saya jawabkan untuk korang. Okay, so jangan lupa ya anak-anak sekalian. Okay, kita masih menunggu lagi orang untuk masuk kelas saya ni. Nampak banyak Hari ni kita ada 2. Okay, dua benda yang kita akan buat hari ni. First, kita akan recap balik. Okay, kita akan recap, okay, semua benda, okay, yang korang belajar. Okay, pada hari kita akan belajar tingkatan 5. Okay, lepas kita recap semua benda ni secara ringkas, lepas tu kita akan tengok bagaimana kita nak menjawab soalan yang berkaitan dengan benda-benda yang kita recap sebelum ni. Okay, kita recap dulu. Dah recap, dah belajar-belajar, sebab nak bagi korang ingat balik, sebab saya confirm korang tak ingat benda apa yang korang dah belajar. Okay, so kita dah recap, saya nak orang kata nak trigger balik minda korang yang dah terlupa dah yang korang belajar sebelum ni. Okay, bila korang dah trigger, oh ya, aku pernah belajar ni pada hari ini dengan cikgu ni. Jadi saya cuba trigger balik supaya korang ingat balik benda tu, supaya senang untuk kita menjawab soalan ini. So sebagai teaser sikit, nanti saya akan terang balik. Saya memilih orang kata satu soalan yang daripada bab yang confirm masuk dalam SPM. Bab apa saya akan terangkan nanti. Okay, untuk sesiapa nanti, okay, contoh kawan-kawan korang yang mana yang macam terlambat masuk ke, sekarang tengah drive ke, tengah bawa motor ke, nak masuk live tapi tengah bawa motor tak sempat, masuk nanti sampai rumah, dah buka YouTube, tinggal 5 minit nak habis. Cakap dengan diorang, okay, jangan risau, video ni boleh di-replay. Di-replay gitu. Okay, boleh diulang semula. Maksudnya dia live ni, dia akan convert menjadi video. So korang boleh tengok over again sampai korang boleh
Ingat insya-Allah. Okay? So jangan risau buat sesiapa yang tak sempat masuk live saya pada hari ini, korang boleh tengok balik. On and on. Okay, siapa yang tengah pergi, ada yang pergi vacation ke? Siapa yang tengah pergi vacation tu, yang macam dah penat-penat balik rumah, contoh dah pergi berjalan-jalan penat. Balik hotel macam tak nak tidur lagi, nak tengok video saya, bolehlah buka video ni dan tengok. Sebab sekarang kan dekat-dekat zaman cuti kan. Okey, dan satu lagi saya lupa lah tadi pasal social media. Kita bukan ada social media je, kita ada social media seperti Instagram, Facebook, Twitter, silent T ke Twitter. Okey, kita juga ada ni. Okey, kita ada website kita orang, okey, etuition.my, www.etuition.my, anything, anytime, anywhere. Korang boleh masuk dan login dan register dekat situ. Features lagi banyak daripada YouTube. Korang jangan risau dekat situ, okay? So jangan lupa untuk register dan korang confirm korang akan suka website tersebut sebab kita dah prepare memang khas untuk belajar. Ada planner, ada tarikh SPM, ada kertas-kertas bank soalan untuk korang buat latihan dan sebagainya. So pergi check out kita orang punya check it out. Silap grammar tu. Nanti Miss Wawa marah. Okay? Tolong pergi tengok kita punya website, okay, dan explore lah website tersebut. Okay. So siapa yang baru masuk tu, korang boleh download bahan saya macam saya cakap. Dalam ada 3 benda saya bagi. Satu adalah nota ringkas mengenai apa kita nak belajar. Yang kedua, saya ada bagi trial daripada negeri Pahang soalan, okay, dan trial daripada negeri Kelantan untuk kita, untuk korang, untuk bahan bercetak lah. Kalau siapa yang tak nampak sini, korang boleh tengok di description untuk korang download. Okay. So, nanti mungkin kita ada commercial break. InsyaAllah nanti Miss Wawa akan masuk nanti. Miss Wawa akan masuk sebab korang ni bila sampai time kita orang kan. Okay, bila saya baru masuk je, mana Miss Wawa? Nak jumpa Miss Wawa, sabar. Nanti Miss Wawa masuk. Give time for me to teach you first. Okay? So, siapa kat sini dah buat preparation untuk SPM? Siapa kat sini dah boleh bagi tahu tak berapa persen? Okay, korang punya preparation dekat situ. Korang boleh tulis dekat live chat supaya orang-orang lain boleh nampak, rupanya budak ni dah 70%. Budak ni dah 60%. Budak ni baru 5%. 5% nak dekat SPM lagi sebulan lebih. Korang baru 5%, memang nak kena pelakong dengan aku. Okay, tolong buat preparation awal-awal. Korang jangan ingat korang punya SPM postpone. So korang punya belajar pun kena postpone. Tidak. Belajar tetap sama. Korang jangan main-main dekat situ. Okay. So kalau brightness, kalau contoh gelap, brightness tinggi kan. Brightness tersebut. Bila dah tinggikan brightness, barulah korang boleh nampak pengajaran ni lebih jelas. So saya rasa kita dah sampai ke waktunya. Saya buat proper introduction dulu buat siapa yang baru masuk. Betulkan rambut sekejap dulu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sir Histrozi dalam eTuition Live Subjek Sejarah. So, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan belajar mengenai bab yang ke-9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa, tapi kita fokuskan kepada satu subtopik iaitu dasar luar negara ataupun dasar luar Malaysia. Kita recap boleh. Apa yang kita dah belajar minggu lepas? Minggu lepas, siapa yang masuk kelas saya dah mengajar mengenai pilihan raya pada bab yang ke-7. Bagaimana kita nak memilih Perdana Menteri, bagaimana apa syarat-syarat nak jadi calon, apa syarat-syarat nak jadi pengundi dan sebagainya. So siapa yang nak tahu mengenai pilihan raya, boleh tengok video live pada minggu lepas. Ada video saya terangkan mengenai pilihan raya bab yang ke-7. So pada hari ini kita akan recap apa yang kita akan belajar mengenai dasar luar Malaysia. Apa itu dasar luar Malaysia dan apa faktor wujudnya dasar luar Malaysia dan apa benda itu dasar luar Malaysia dan dasar luar Malaysia dibahagikan kepada berapa tahap. Kita akan tengok tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan sebagainya. Dan lepas itu barulah kita akan pergi fokus kepada soalan yang kita nak belajar pada hari ini. Gitu. So tanpa melengahkan masa lagi. So kalau korang tengok kat sini, sebelum kita pergi kepada dalam, korang kena tahu apa itu dasar luar
Malaysia. Okey. So dasar luar Malaysia ini adalah satu dasar apa ni dasar? Dasar adalah satu asas ataupun satu peraturan barulah, bukan macam satu peraturan baru, satu undang-undang baru bagaimana kita melayan ataupun menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar. Okey, sebab setiap negara yang ada dekat dunia ni, okey, cara ataupun dasar luar mereka berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza nanti kita akan belajar. Dan Malaysia mempunyai dasar luar yang berubah-ubah. Okey, lepas kita merdeka, kita mempunyai satu dasar luar yang macam ni. Maksudnya cara kita menjalinkan hubungan dengan sesebuah negara, okey, caranya begini. Tapi bila dah bertukar-tukar Perdana Menteri, cara dasar luar kita pun bertukar-tukar mengikut keadaan ataupun situasi semasa. Bagaimana caranya? Kenapa boleh berubah-ubah? Saya akan terangkan selepas ini. Okey, so dapat dekat situ ya. Okey, so kita pergi yang pertama, faktor pengubahan dasar luar Malaysia. Maksudnya kat sini, apa punca kita mewujudkan dasar luar Malaysia ataupun dasar maksudnya kenapa kita kena ada dasar luar Malaysia? Begitu. Okey, so kita tengok daripada 5 faktor, daripada faktor sejarah, okey, daripada faktor ekonomi, okey, daripada faktor demografi, daripada faktor geografi dan juga daripada faktor politik. Okey. So kalau korang tengok dekat sini, okey, first kali kita akan tengok kenapa kita gubal dasar luar Malaysia, kenapa kita kena jalinkan dasar luar Malaysia. Okey, disebabkan faktor sejarah. Kenapa? Okey. Yang pertama disebabkan negara kita bukan pada hari ini saja, bukan lepas merdeka saja, bermula pada zaman dahulu lagi. Sebelum kita merdeka, pada zaman kesultanan, sebelum zaman kesultanan lagi, okey, iaitu pada zaman kemunculan ataupun zaman di mana pengaruh Hindu Buddha masih ada lagi. Masa tu ada kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit dan sebagainya. Kita pada ketika itu telah menjalankan hubungan luar dengan negara, menjalinkan hubungan dengan negara luar. Maksudnya kita dah ada, orang kata ada connection dengan negara-negara luar. Kita tak duduk dalam negara-negara kita je. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, daripada hubungan serumpun, okay, saya cakap tadi, disebabkan orang kata kita daripada faktor sejarah, daripada awal lagi, jadi orang kata hubungan antara dua negara tu kita dah, orang kata dah menjadi warisan. Okey, sampai ke hari ini, okey, dah jadi warisan, kita bawa daripada satu generasi ke satu generasi sampailah ke hari ini. So daripada zaman kerajaan Hindu Buddha, kita bergerak kepada hubungan, okey, kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, di mana lepas zaman pengaruh Hindu Buddha, kita pergi ke zaman Kesultanan Melayu Melaka. Di situ pun tetap juga, walaupun kita dah berubah pengaruh, agama Islam mula masuk ke dalam tanah Melayu, tetap juga kita menjalinkan hubungan luar. Maksudnya pada zaman Kesultanan, kita ada Kesultanan Perak, Kesultanan Pahang, Melaka dan sebagainya. Dan setiap negeri-negeri ni kita ada hubungan dengan negara-negara luar, dengan kerajaan Majapahit, macam cakap, kerajaan Kedah Tua dan sebagainya. Okey, so nampak tak bagaimana warisan, okey, warisan dasar luar tu, maksud dasar kita menjalinkan hubungan daripada negara luar telah wujud, okey, daripada zaman nenek moyang kita pada zaman dahulu sampailah ke hari ini. Okey, dan bila kita bergerak dari daripada lepas zaman Kesultanan, kita bergerak ke zaman pra-merdeka. Apa yang maksud pra? Pra maksudnya sebelum merdeka. Kita pun ada dasar luar kita sendiri. Dasar bagaimana kita melayan negara luar. Okey, so yang pertama, kita ada dua jenis dasar luar. Okey, kita ada yang pertama adalah pro-barat. Okey, yang kedua adalah anti-komunis. Kenapa kita pro? Apa maksud pro-barat? Pro-barat ini, okey, sila nanti ada kesalahan tata bahasa, maaf nanti. Okey, ada sempang kat sini anti-komunis dan pro-barat. Okey, kenapa kita pro-barat? Disebabkan sebelum kita merdeka, kita dijajah oleh British. Okey, jadi bila kita dijajah oleh British, jadi kita diletakkan sebagai klasifikasi pro-barat. Maksud kita kena mengikut apa yang barat minta, atau apa yang barat
buat untuk kita. Sebab itulah kita pro barat. Kalau barat buat macam ni, kita kena ikut. Kalau barat buat sistem ekonomi macam ni, kita kena follow. Sebab kita belum merdeka. Jadi kita tak ada cara, kita tak tahu bagaimana untuk memerintah. Jadi kita menjadikan mereka umpama macam kita punya idol. Barat itu umpama kita punya idol. Okey, sebab itulah pro barat. Maksudnya cara kita layan diorang adalah kita menjadikan dia sebagai idola. Okey, dan yang kedua kita anti-komunis. Kenapa kita anti-komunis? Sebab kalau korang belajar dalam sejarah Malaysia, kita pernah dijajah. Okey, kita pernah dijajah oleh British, oleh komunis. Sebab itulah kita anti-komunis. Maksudnya kita tak suka dengan komunis. Nampak tak? Itu dasar luar. Maksudnya cara kita melayan sebuah negara. Kalau negara ni, bagaimana cara layanan kita? Kalau dengan negara ni, bagaimana cara layanan kita? Itu masuk dasar luar. Okey, itu dari segi sejarah. Okey, faktor yang kedua adalah dari segi ekonomi. Okey, dari segi bagaimana keadaan ekonomi kita. Okey, disebabkan faktor ekonomi juga dia mempengaruhi dasar luar kita. Okey, maksudnya selepas kita merdeka, bagaimanakah bentuk ekonomi yang kita jalankan? Sebab bila korang belajar ekonomi ni ada macam-macam jenis. Ada ekonomi sosialis, ada ekonomi komunis, ekonomi Islam, ekonomi campuran, ekonomi macam-macam jenis ekonomi. Okey, dan bila selepas baru je kita habis daripada merdeka, kita sebabkan kita baru lepas daripada penjajah, jadi kita tak tahu nak memilih sistem ekonomi macam mana. Jadi macam saya cakap, sebabkan kita pro barat, jadi kita ikut sistem ekonomi barat, iaitu sistem ekonomi kapitalis. Tapi itu di awal-awal. Okey, bila dah bergerak, bila kita dah mampu, orang kata berdiri secara sendirinya, di situlah di mana kita cuba untuk mewujudkan sistem ekonomi kita sendiri, di mana daripada sistem ekonomi kapitalis kita cuba berubah, kita cuba mencampurkan ekonomi-ekonomi yang ada di dunia, kita cuba kita cuba adapt atau kita cuba wujudkan sistem ekonomi kita sendiri. Dan alhamdulillah pada hari ini sistem ekonomi negara kita bukan lagi sistem ekonomi kapitalis, tapi sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Korang kena tanya Sir Faiz dalam subjek ekonomi. Kalau saya terang pasal ekonomi campuran, ini bukan jadi kelas sejarah lagi, dia akan jadi kelas ekonomi. Okey? So, lepas itu kita ada juga dasar pandang ke timur yang diwujudkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana ini adalah dasar pandang ke timur ini adalah di mana selepas macam saya cakap tadi, lepas kita merdeka, kita menjadikan barat sebagai idola. Okey, tapi bila kita dah bergerak, bila kita dah mampu independen, dah mampu dikari, Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba mengubah dasar luar Malaysia daripada menjadikan orang kata barat sebagai contoh, kita ubah ke timur. Kita cuba ubah pandangan kita ke timur, iaitu kita cuba mencontohi negara-negara timur seperti Jepun dan juga Korea Selatan. Sebab mereka antara negara Asia yang orang kata yang maju tetapi duduk dekat Asia. Itulah sebab kenapa kita ada dasar pandang ke timur, kita menunjukkan bahawa bukan orang barat sahaja. Okey, bukan orang barat sahaja yang boleh menjadi maju, tetapi orang dekat Asia pun boleh menjadi maju seperti Korea dengan apa? Korea dengan Jepun. Okey, jadi di situlah wujudnya dasar pandang ke timur. Maksudnya kita cuba tengok okey, macam mana cara Jepun berjaya. Okey, macam mana cara mereka menjalankan ekonomi dia, macam mana ekonomi dia boleh jadi maju macam hari ni. Kau tengok hari ni kan Korea Selatan dengan Jepun kan antara negara yang maju walaupun mereka duduk kat Asia. Jadi situ kita cuba menjadikan mereka contoh dari segi ekonomi. Sebab itu wujudnya dasar pandang ke timur. Dan yang ketiga kita ada ekonomi pasaran ekonomi Islam. Disebabkan negara kita Malaysia walaupun kita negara berbilang kaum, tapi Malaysia diisytiharkan sebagai negara Islam. Jadi, kita pun cuba menerapkan sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kita. Sebab itu saya kata tadi, di awal-awal kita ekonomi kapitalis. Tapi bila kita dah meningkat, naik, kita dah mula membesar takut. Bila kita dah mula membesar, kita cuba mencampurkan sistem ekonomi yang lain. Kita campur macam buat nasi, orang kata macam buat kek, campur gula, garam semua masuk, gaul masuk dalam oven. Macam tu. So jadilah ekonomi campuran. Kita ada kapitalis sikit, kita ada sistem ekonomi Islam sikit, kita ada sosialis sikit dan sebagainya. So itu adalah sistem ekonomi
orang kata faktor ekonomi dalam kita mengubal dasar luar kita. Okey, dapat dekat situ? Okey, kalau tak faham boleh tanya dekat live chat. So hari ni saya start awal sikit disebabkan konten saya banyak. Okey, sebab itu saya start awal sikit. Sebab siapa yang merosot, saya dah start mengajar ke suka selalu cakap-cakap dulu ke? Merepek-repek dulu. Tak, sebab saya ada 2 soalan hari ni. Jadi sebab itu saya start awal. Maaf ya. Okey, so itu yang kedua. Kita gerak kepada yang ketiga. Kita pergi politik dulu. Okey, dari segi politik ataupun dari politik ini adalah orang kata perkataan yang sesuai adalah kekuasaan. Dari segi kekuasaan, okey, kita pun orang kata cara kita mengubah dasar luar pun berkaitan dengan kuasa ataupun politik juga. Contoh, cara kita melayan negara berbeza-beza. Contoh, macam Malaysia, okey, kita menyokong sepenuhnya negara Palestin. Disebabkan apa? Disebabkan negara Palestin hari ini adalah negara yang ditindas oleh satu lagi negara iaitu Israel dan sekarang mereka mengalami pergolakan. Okey, dan kita tahu Israel adalah negara yang menindas Palestin dan menjajah Palestin. Jadi kenapa kita menyokong Palestin? Sebab kita tahu bagaimana rasa dijajah seketika British menjajah kita dulu. Jadi sebab itulah kita menyokong sepenuhnya Palestin dan kita mengkritik sepenuhnya Israel sebab mereka penjajah, Palestin yang dijajah. Jadi sebab kita pernah dijajah, jadi kita rasa apa yang dia rasa. Kita cuba letak diri kita di tempat Palestin sebab kita, bro, I can feel you. That's why lah I very don't like Israel. Lebih kurang macam itulah dalam bahasa mudahnya. Okey, dan yang kedua, kita juga menyokong PBB. Maksudnya PBB ni adalah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, maksud PBB ni kalau korang belajar dalam kata kelas perang dunia saya dah terangkan apa itu PBB. PBB adalah satu pertubuhan, okey, yang orang kata yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dunia. Jadi PBB ni dia kalau berlaku je masalah antara satu negara dengan satu negara lain, dia akan menghantar orang kata geng-geng dia, contohlah geng-geng dia untuk menjalankan misi-misi menjaga keamanan ataupun orang kata misi-misi itulah untuk memastikan tidak berlaku sebarang pensengketaan di dunia ni. Jadi Malaysia bila ada misi-misi macam ni, kita menyokong sepenuhnya tindakan PBB. Maksudnya kalau PBB perlukan bantuan tentera Malaysia untuk membantu menyelesaikan masalah peperangan di sebuah negara, kita akan hantar di atas arahan PBB. Sebab apa? Sebab aim PBB adalah untuk menjaga keamanan. Okey? Faham dekat situ ya? Sebab situ adalah saya tersebut laju. Okey? Itu adalah dari sebab ketiga, dari sebab ada semut dekat sini. Okey? Dari sebab politik. Okey? Dapat dekat sini. Ini semua point Okey, maksudnya inilah kita bagi fakta. Nanti nak menjawab, nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak menjawab. Okey, daripada poin yang ketiga atau faktor yang ketiga, kita beralih kepada faktor yang keempat, iaitu faktor geografi. Apa itu geografi? Geografi adalah berkaitan dengan faktor lokasi sesuatu, lokasi tempat negara kita wujud. Okey, dan lokasi setiap negara-negara yang ada kat dunia ini pun mempengaruhi dasar luar mereka. Contoh macam kita tahu kita adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Okey, jadi nak tak nak kita kena menjalinkan hubungan ataupun dasar luar dengan negara-negara yang duduk dekat Asia Tenggara. Nampak kat sini sebabkan kita bersepadan dengan negara-negara serantau. Siapa je negara-negara serantau? Kita apa maksud serantau? Serantau adalah negara-negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei, kita ada siapa lagi? Brunei, kita ada Thailand, kita ada Filipina dan sebagainya. Dan setiap negara-negara ini kita panggil sebagai negara serumpun sebab mereka duduk berdekatan dengan kita, dan sebabkan itulah negara-negara serumpun ini telah digabungkan, kita telah wujudkan satu pertubuhan yang dipanggil sebagai ASEAN. Okey, ataupun pertubuhan negara-negara Asia Tenggara. Okey. Jadi kita kena melayan mereka ini, atau dasar luar kita adalah kita kena berbaik-baik dengan negara-negara jiran ni. Sebab mereka jiran kita. Korang dengan jiran korang gaduh ke? Tak ada kan? Korang tengok mak-mak korang, kalau jiran kan hantar lauk lah,
hantar kuih lah petang tu, aku bagi kek lapis, engkau balas dengan kek karipap lah, hantar dengan karipap dan sebagainya. Itu bagaimana kita melayan jiran. Sama juga kita tengok dari skop besar bagaimana negara kita melayan negara lain dengan baik, dan sama juga bila kita layan orang baik, orang akan layan kita dengan baik. Okey, dapat dekat situ. Okey, dan yang kedua dari segi faktor geografi, kenapa kita kenapa kita kena melayan baik negara-negara serantau ni, disebabkan perairan kita ataupun kawasan perairan kita dilalui oleh kapal-kapal mereka. Okey, jadi kita kena melayan baik supaya negara-negara kita tidak diserang oleh kapal-kapal perang diorang. Takut nanti kita tutup Selat Melaka, tak bagi orang lalu kan? Tak pasal-pasal Indonesia kita, dia hantar askar dia, serang Malaysia. Kan dah jadi peperangan antara Malaysia dan Indonesia. Sebab itulah kenapa kita cuba melayan semua orang dengan baik. Kalau kapal nak lalu daripada Indonesia, kapal daripada Filipina, kita bagi, okey, boleh jalan-jalan. Asalkan tak ada masalah dengan Malaysia. Okey, itu maksud dia kat situ, faktor geografi. Maksud kita tak boleh lari sebab kawasan perairan kita confirm akan dilalui oleh negara-negara serantau ni. Okey, jadi kita kena melayan baik. Macam kalau kat jiran, okey, kalau contohlah siapa yang duduk kawasan kondo ke flat ke kan, rumah korang kan bersusun. Contoh rumah korang tengah-tengah. Takkanlah korang nak halang orang lalu lalang kat koridor depan rumah korang. Okey, kak ke nanti kena maki kan, letak pagar kan, tak boleh lalu. Okey, makcik yang belah rumah sebelah ni pergi lift kat sana, korang pagar dekat situ, tak boleh lalu depan rumah orang. Mana boleh macam tu, tak boleh So, sebab itu maksud dia dalam skop atau analogi yang lebih mudah. Okey, kawasan depan rumah korang tu kita bagi orang lalu. Okey, sama juga kawasan depan tu macam kawasan perairan negara kita. Kita dapat dekat situ ya. Okey, daripada faktor faktor geografi, kita bergerak ke faktor demografi. Apa beza demografi dengan geografi? Demografi ni ada segi orang kata kepentingan. Okey, kadang-kadang negara kita mempunyai kepentingan yang sama ataupun orang kata mempunyai klasifikasi yang sama dengan negara-negara yang jauh daripada kita. Contoh, okey, dekat Asia Tenggara, kita antara negara Islam, kita Brunei, ada Indonesia mungkin, Indonesia bukan, saya tak sure. Kita dengan Brunei adalah negara Islam. Okey? Tetapi kalau kita tengok dekat Asia ni, negara Islam lain kan? Negara apa lagi yang Islam? Tak ada. Okey? Negara-negara Islam banyak dekat Timur Tengah. Okey? Negara Arab, Syria, Iran, Iraq, semua kat sana. Tapi kenapa kita boleh menjalinkan hubungan dengan diorang walaupun negara diorang jauh? Sebabkan faktor demografi, iaitu faktor agama yang sama, iaitu agama Islam. Sebab itulah kita ada faktor demografi dekat situ. Adanya hubungan sesama Islam. Sebab itulah adanya pertubuhan OIC ataupun pertubuhan Islam sedunia. Walaupun kita duduk kat Asia Tenggara, mereka duduk dekat Timur Tengah, kita tetap join persatuan tersebut sebabkan oleh faktor demografi agama kita dengan mereka. Jadi kalau contoh negara-negara Syria, Arab Saudi perlukan bantuan Malaysia, okey, dari segi ekonomi atau pendidikan ataupun sebagainya, kita akan bantu sebabkan faktor demografi agama. Okey, dapat dekat situ. Okey, yang kedua kita juga tentang ni maksud kita menentang Kita menentang dasar apartheid. Apa tu dasar apartheid? Dasar apartheid adalah dasar di mana dekat Afrika dahulu ada satu dasar di mana orang-orang kulit hitam ditindas oleh orang-orang kulit putih. Okey, jadi wujudnya pemimpin daripada kulit hitam iaitu Nelson Mandela telah memperjuangkan dasar untuk menghapuskan dasar apartheid. Sebab orang-orang Afrika dulu, okey, orang-orang kulit putih, mereka merasakan diri mereka bagus dan orang hitam tak bagus. Jadi orang-orang kulit hitam ni tak dapat apa-apa hak. Jadi ini yang cuba ditentang oleh Nelson Mandela, di mana mereka nak hak sama rata. Tolong kalau tak faham tanya dekat live chat, insya-Allah saya akan jawab. Kalau korang tak faham mana-mana part, korang bagi tahu. Kalau korang ada apa-apa carangan atau ada apa-apa isu nak dibangkitkan atau ada apa-apa info atau knowledge nak diberikan, boleh tak kalau chat kita boleh bincang sama-sama. Okey, boleh dan bila kita kembali balik, bila Nelson Mandela cuba mewujudkan dasar untuk menentang dasar apartheid, kita sebagai sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum, kita tahu semua kaum perlu hak sama rata. Jadi kita faham apa yang difahami, apa yang dirasa oleh Nelson Mandela dan orang-orang kulit hitam. Sebab itulah kita menyokong Nelson Mandela untuk memusnahkan dasar
apartheid. Okey, sebabkan kita ada faktor demografi, iaitu mereka berbilang kaum, ada 2 kaum, kita pun berbilang kaum tapi kaum kita lagi banyak. Jadi kita tahu bagaimana perasaan mereka bila ditindas. Sebab itulah kita menyokong Afrika. Walaupun Afrika dengan Malaysia jauh gila. Okey, dapat dekat situ Okey, dan ini ada lagi ke? Ini saja. Dan ini merupakan faktor-faktor kenapa kita mengubah dasar luar kita. Okey, dan setiap negara mempunyai dasar luar yang berbeza-beza. Okey, contoh negara Amerika, mereka ada dasar luar yang berbeza. Mereka ada blok komunis, blok kapitalis. Itu kita dah belajar dalam Perang Dingin. Itulah dasar luar mereka. Dan adakah kita sama macam diorang? Ada blok-blok semua? Tak ada. Sebab apa? Sebab itu dasar luar mereka, dasar luar kita adalah begini. Dapat dekat situ. So kalau ada pun soalan tak faham pula. Apa-apa soalan yang korang tak faham, korang boleh tanya. Jangan senyap. Okey, tanya je. Okey. Kalau saya ada, saya akan jawabkan. Okey. So korang nampak kat sini So ingat semua 5 ni yang saya bagi ni adalah point. Okey, kalau korang boleh hafal, bagus. Korang sangat hebat. Tapi kalau korang tak boleh hafal, setiap ada point ni korang boleh huraikan menjadi lebih kecil, supaya korang boleh dapat markah kalau contoh korang tak ingat semua point-point. Macam mana cara dia nanti kita akan tengok. Apa yang saya cakap tadi, saya dah bercakap. Apa yang saya terangkan semua ni tadi, ada fakta huraian dan saya ada sebut contoh. Kalau korang jenis yang dengar tu betul-betul tadi, korang tahu bezakan antara fakta huraian dengan contoh berdasarkan apa yang saya sebutkan daripada sejarah sampai demografi tadi. Okey, dapat kat situ. Kalau contoh korang tak faham, korang boleh replay balik video ni. Macam tu. Replay ulang sampailah korang nak muntah gitu. Okey, dapat Okey, so bila kita dah belajar faktor, kita dah tengok bagaimana susunan ataupun kronologi perubahan dasar luar kita daripada zaman kita lepas merdeka sampailah ke hari ini. Sebab macam saya cakap, dasar luar sesebuah negara akan berubah mengikut kepada keadaan semasa, mengikut kepada pemimpin yang memimpin negara tersebut. Okey, kalau contoh saya jadi pemimpin, saya jadi Perdana Menteri. Okey, saya Perdana Menteri yang ketiga contohnya. Okey, dekat Malaysia lah contoh. Dasar luar saya ingin menjalinkan hubungan baik dengan negara Amerika. Sebab ini geng saya. Jadi negara Malaysia kena buat satu dasar di mana kita kena menyokong apa yang Amerika Syarikat buat contoh. Jadi bila saya dah turun, tukar dengan Perdana Menteri yang keempat. Okey, contoh ada seorang Perdana Menteri keempat tak suka dengan Amerika. Okey, jadi dia boleh ubah dasar luar dia menjadi dasar luar tidak berbaik dengan Amerika ataupun dasar berbaik dengan mana-mana negara yang dia nak. Dia bergantung kepada keadaan semasa. Maksudnya dasar luar Malaysia ini terpulang kepada pemimpin dan negara kita nak ubah, nak kekal ataupun macam mana. Okey, dasar luar macam saya cakap tadi dasar bagaimana kita melayan negara lain. Okey, dapat kat situ. Okey, so bila kita bercakap tentang tahap dasar, kita pusing sikit dulu. Bila kita bercakap tentang dasar luar, okey, Malaysia dalam silibus sejarah korang kita belajar 3 tahap. Okey, daripada tahap pertama iaitu tahap di mana kita baru merdeka sampailah tahap yang ketiga iaitu pada zaman Perdana Menteri yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, dan setiap daripada 3 tahap ini berbeza. Kenapa berbeza? Nanti saya akan terangkan. Okey, so kita tengok tahap yang pertama. Okey, tahap yang pertama, okey, ketika kita merdeka, Perdana Menteri pertama ketika itu adalah Tunku Abdul Rahman. Okey, saya lupa. Okey, Tunku Abdul Rahman, okey, dia Perdana Menteri pertama. Dan bagaimana Tunku Abdul Rahman mewujudkan dasar luar Malaysia adalah begini. Di mana yang pertama kita pro barat sebab kita baru lepas merdeka, jadi kita kini ikut barat. Yang kedua kita anti komunis, saya cakap tadi anti komunis. Okey, disebabkan kita baru lepas merdeka dan sebelum kita merdeka kita pernah dijajah oleh komunis dan barat ataupun British tak suka dengan komunis. Jadi kita pun disebabkan kita pernah dijajah dan kita mengikut pro barat, jadi kita pun menjalankan dasar luar anti komunis. Dan yang ketiga kita juga menjalankan dasar berbaik dengan negara jiran.
Masa cakap tadi berkaitan dengan faktor demografi tadi, faktor geografi. Sebabkan kita bersempadan, okey, jadi kita kena berbaik-baik dengan jiran. Sebab apa? Sebab pernah berlaku di mana masa pembentukan Malaysia, kalau korang belajar bab ke-6, saya terangkan Indonesia pernah menjalankan dasar konfrontasi dengan kita. Okey, di mana Malaysia, Indonesia dengan Filipina pernah ada orang kata bitter lah dekat situ, gaduh-gaduh sebabkan kita nak tubuhkan Malaysia. Sebab tu wujudnya Maflindo dahulu. Maflindo. Okey, ada dasar konfrontasi, ada ganyang Malaysia dan sebagainya. Itu sebab kenapa kita Tunku Abdul Rahman dia nak dasar berbaik-baik supaya kita dapat menjernihkan hubungan kita dengan negara-negara jiran. Kalau tidak, sebab mereka dekat, kalau tidak kita kena serang. Takut macam tu. Okey, dan tahap kedua, bila dah daripada zaman Tunku Abdul Rahman berubah kepada tahap kedua adalah di mana tahap ketika pemerintahan Tun Abdul Razak dan juga Tun Hussein On, di mana kita ubah dasar kita daripada pro barat, kita tak pro barat lah, kita buat dasar berkecuali. Dasar berkecuali maksudnya kalau korang belajar perang dingin, dekat dunia dahulu ada dua blok komunis dengan kapitalis. Dunia pertama dengan dunia kedua. Jadi kita pilih mana blok mana, sebab blok komunis ada negara-negara dia, blok kapitalis ada negara-negara dia. Dan dua-dua negara ni memang tak ngap. Malaysia kita ambil tengah. Kita tak pilih komunis, kita tak pilih kapitalis, kita ambil dasar berkecuali. Maksudnya diorang nak gaduh, diorang gaduh. Kita duduk depan makan popcorn. Macam tu. Maksudnya kita baik dengan negara kapitalis, kita baik dengan negara komunis. Itu maksud dasar berkecuali. Dan kita juga pernah melancarkan konsep Zofan ataupun zon bebas dan berkecuali. Ini ada kaitan dengan inilah dasar berkecuali. Maksudnya negara-negara dekat serantau atau negara-negara dekat ASEAN dikira sebagai negara Zofan. Maksudnya kita tidak menyokong mana-mana blok komunis ataupun kapitalis. Mereka nak bergaduh, terpulang. Maksudnya kalau negara kapitalis nak menjalankan hubungan dengan kita pun kita terima. Kalau negara komunis nak menjalankan hubungan dengan kita pun kita terima. Negara kapitalis, contoh Amerika, kita ada hubungan baik dengan diorang. Contoh negara komunis, kita ada China, kita pun jalankan hubungan baik dengan China. Kita tak pilih bulu. Okey? Dan tahap kedua juga, kita ada jalankan hubungan dengan Vietnam juga sebab berlaku masalah antara kita dengan Vietnam, di mana pada ketika ini Vietnam berlaku perang Vietnam tak silap saya, di mana kat Vietnam ni banyak orang-orang daripada Vietnam lari daripada Vietnam sebab tak nak dudukkan negara mereka sebab ada masalah peperangan ataupun masalah dalaman. Jadi mereka adanya masalah pelarian Vietnam, orang-orang Vietnam ni lari ke Malaysia. Okey, bila lari ke Malaysia, di situlah di mana kita cuba menyelesaikan masalah pelarian Vietnam ni. Jadi kita cuba berbincang atau menjalinkan hubungan dengan Vietnam, macam mana settle masalah pelarian Vietnam. Dan itu pada tahap kedua. Okey, oleh Tun Abdul Razak dengan Tun Hussein On. Dan yang ketiga, bila sampai Tun Mahathir Mohamad, okey, Tun Mahathir Mohamad dia ubah sikit, kita masih lagi dasar berkecuali. Tapi pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita fokuskan macam mana kita nak naikkan ekonomi kita. Okey, sebab pada tahap pertama dan kedua, ekonomi kita adalah antara ekonomi yang paling teruk. Lagi teruk daripada kita pada hari ini. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad, cara untuk kita, orang kata, meningkatkan ekonomi kita. So orang kata Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba cari cara macam mana untuk kita meningkatkan ekonomi. Jadi situlah di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad dia wujudkan hubungan dengan lebih erat lagi dengan negara-negara ASEAN supaya kita boleh menjalankan perdagangan dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan Thailand, supaya ada berlaku perdagangan dan ekonomi, bukan saja ekonomi kita, ekonomi negara-negara serantau juga dapat naik. Okey, sebabkan kita nak tekankan dulu supaya ekonomi kita makin naik setanding dengan negara-negara maju. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, cara untuk meningkatkan ekonomi juga, Tun Dr. Mahathir mewujudkan dasar pandang ke timur yang kita belajar tadi. Okey, di mana kita cuba, sebab kita tahu, okey, daripada dasar pandang ke barat, kita cuba ubah ke timur sebab kita tengok orang-orang Asia seperti Korea Selatan dan Jepun boleh berjaya tanpa perlu mengikut telunjuk barat. Jadi macam mana mereka boleh jadi macam tu? Itu yang cuba diterapkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita cuba menduplikasi ataupun kita cuba meniru, okey, apa yang dilakukan oleh negara Jepun dengan Korea Selatan, okey, sehingga kan mereka boleh berjaya. Sebab itu wujudnya dasar pandang ke timur. Okey, nampak tak dekat situ? Dan golongan Masan, setiap tahap-tahap ini dia berbeza.
dia ikut Perdana Menteri ataupun kerajaan yang memerintah ketika itu. Okay. Kalau contoh, bila lepas, contohlah, bila lepas Tun Dr. Mahathir sampai lepas Tun Dr. Mahathir kita ada kita ada Datuk Seri Tun Abdullah Ahmad Badawi, lepas tu kita ada Datuk Seri Najib. Mereka pun mempunyai dasar luar yang agak berbeza. Okey? Okey. So nanti contoh kalau korang jadi Perdana Menteri, contohlah, okey, tiba-tiba korang rasa korang nak kembali ke Pulau Barat, tidak menjadi masalah. Okey, ia bergantung kepada kerajaan dan pemerintahan mereka. Okey, kerajaan pemerintahan kamu. Kalau kamu jadi negara Perdana Menteri, kamu kena tahulah, okey, apa yang terbaik untuk negara kamu. Okey, kalau kamu rasa cara dengan berbaik-baik dengan negara ni adalah cara yang baik untuk meningkatkan ekonomi, untuk menjaga keselamatan negara, dan kamu ubah dasar luar kamu. Kamu ubah cara kelayanan kamu dengan negara luar. Okey, dia terpulang kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri yang memimpin pada ketika itu. Dapat? So ini adalah serba sedikit tentang dasar luar Malaysia. Okey, korang kena tahu apa faktor-faktor dalam kita mewujudkan dasar luar Malaysia. Okey, dan korang kena tahu bagaimana kronologi dasar luar Malaysia daripada kita merdeka sampailah zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenapa tak ada tahap keempat? Sebab dalam buku silibus sejarah korang sampai sini saja, Dik. Kalau nak, nanti mungkin sejarah yang baru nanti akan masuk tahap kelima sampailah tahap ke-20, insya-Allah. Okey. So, lepas ni, okey, kita akan pergi kepada cara untuk kita menjawab soalan. Dan sebenarnya soalan-soalan ni semua jawapannya dah ada dekat tempat ini. Dah ada dekat nota yang saya tulis tadi. Okey. Cuma bahagian C dengan bahagian soalan C ni je yang kita kena fikir. Okey, sebab dia soalan kibat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. So, kalau korang tak faham apa-apa, korang boleh tanya. Okey, nanti saya akan jawab. Kalau contoh saya tak jawab secara orang kata bersama depan, saya akan type. Saya akan type. Okey, cara macam ni. Okey. Sebab kat belakang ni dan poket ni saya ada handphone tengah type. Okey, tanya apa? Okay, saya type. Macam tu. Okey. So, jangan lupa video ni boleh diulang semula kalau contoh korang tak dapat apa yang saya tuliskan. So, dan nanti bila kita nak belajar ni pun, saya akan buat beberapa point. Sebenarnya saya akan tunjuk je kat mana point dia, dan saya cuma bagi huraian saja untuk semua soalan-soalan ni. Dan untuk soalan kebat, saya akan bagi beberapa saja, yang selainnya saya nak korang fikir sendiri. Sebab takkan semua saya nak bagi, bukan saya yang ambil SPM. Korang yang ambil SPM, jadi korang kena belajar untuk berfikir. Sebab itulah maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau korang tak berfikir, macam nak tahu korang aras tinggi ataupun tidak. Kalau tak faham, korang boleh tanya. Marah ni. Okay, so saya rasa saya dah kehausan dekat sini. Okay, macam biasalah, bila korang request, saya berikan kepada korang. So, saya menjemput our one and only Miss Wawa ke dalam set kita. Miss Wawa kalau masuk kan mesti digelak dulu. Dia punya intro mesti gelak dulu. Dia cuba mood. Dia masuk gelak tu halau. Halau. Okeylah, dah menghalau. Pergilah minum air dari tadi dahaga kan. Okay. So hi everyone, it's me again, Miss Wawa. Okay, so for those yang tak kenal or baru first time masuk kelas Rosie, Wawa kenalkan diri Wawa dulu. Assalamualaikum. Hi, my name is Miss Najwa, but you guys boleh call me Miss Wawa. Okay? So how's everyone? I know today punya cara live agak berbeza kan. Selalu kita dapat macam bukan like macam you could say not physically, but kita boleh interact through live kan. So bolehlah Rosie jawab soalan korang on the spot, dia boleh baca kat komen and then baca and jawab right away kan. But since hari ni agak berlainan sikit, tak apa, so Rosie still ada tapi dekat live YouTube chat box. So korang tanya je, so Rosie akan terus reply dekat situ. Okay, don't worry. The best part about this is that kan, not only korang dapat tanya dekat chat box tu, tapi korang masih dapat the free education as well. So don't you worry too much about it, okay? And for those yang
rasa macam terlepas ke apa, and rasa aku terlepas ke live ni, don't worry, this is not an actual live kan, ini adalah live chat box. Okay, so tak kisahlah live ke tak, e-tuition memang akan post semua video ni dekat YouTube after semua dah habis. So korang jangan risau, so korang boleh replay again and again and again. Kalau nak dengar Rosie mengajar sampai korang tidur pun, buka je replay, letakkan dalam playlist, masukkan dalam Spotify korang macam tu. Gitu. Tak ada lah. So anyway, I hope everyone is doing just fine. And jangan risau, next week live akan berjalan seperti biasa dari Isnin sampai Jumaat. Macam biasalah pukul 8 dan 9 malam. And kalau nak tahu jadual, boleh pergi ke Instagram e-tuition. Kat situ ada semua jadual-jadual kita, siapa yang mengajar, so korang boleh check lah. So kalau korang for example tak ambil subjek kimia tapi ambil subjek sains, jangan risau, ada dalam jadual. Kita orang bagi apa yang kita orang boleh dekat korang secara percuma, okay? So anyway, enough about that. Mana-mana tengah rehat right now during 5 minutes break, so you guys boleh pergi minum air and take all those little tidbits. I feel quite different lah sebab selalu akan ada a lot of comments here and I can read it, but right now since kita record je and I boleh reply dekat live chat box, it's okay. Wawa akan try juga join, tapi Wawa akan lebih pentingkan Rosie lah okay, sebab Rosie akan jawab soalan korang, because why? Yang tengok ni lah yang korang nak buat apa? Yang nak jawab ujian untuk SPM, okay? So make sure study hard, do the best that you can, dengar all the tips daripada Rosie and also from all our tutors, okay? Diorang bukan just tutor biasa-biasa, they have a very good background, education punya background, so listen to them. They have very good tips, okay? So follow their tips and buat a lot of ulang kaji, and if tak tahu, tanya terus right away, okay? Don't worry about that. And for those yang memang tak sabar nak tanya direct, boleh terus pergi dekat e-tuition punya Telegram, which is Tanya Tutor e-tuition. Okay, kat situ boleh letak soalan. And kat situ kan guys, best about Telegram ni, kita buat macam mini kelas tau. So sometimes tutor akan hantar short video macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. So very interesting. So you guys boleh save the video and tak makan banyak pun the size lah in your phone rating, so you can just watch anytime anywhere gitu macam tu kan. And anyway guys, mana-mana yang berdekatan dengan area PJ, basically orang KL ke orang Selangor lah kan, just saying, insyaAllah PJCC akan dibuka tahun depan, okay? Tapi pendaftaran bermula pada bulan ini, okay? So boleh pergi terus tanya dekat PTN PJCC punya Instagram account, ada nombor kat situ, boleh WhatsApp the admin there, so diorang akan reply as fast as they can. Sebab saya tahu, Miss tahu ramai sangat yang suka belajar dengan all of our tutors, tapi ada juga yang banyak dah DM dekat e-tuition tanya, boleh tak kita orang pergi kelas fizikal? Yes, insyaAllah boleh starting tahun depan. So jangan terlepas any news updates daripada e-tuition ataupun PTN PJCC, okay? InsyaAllah kita akan buka secara fizikal, so korang bolehlah jumpa direct Rosie daripada depan, Miss Amia daripada depan, semua tutors favourite korang daripada depan. Yang tu nak kecam on the spot boleh, nak tanya on the spot boleh, nak angkat tangan boleh, nak acah-acah pergi toilet sebab ada bosan pun boleh. So tak kisah, kat situ lagi best, because why? Dalam physical class korang dapat be much closer to the tutors, diorang akan ajar korang lebih mendalam. Ajar kat online ni lebih mendalam, tapi kalau macam physically even better kan. So habis dah break with Wawa, so Wawa akan release balik. Release, gitu lah kot. Akan panggil Rosie untuk masuk balik mengajar korang. So everyone, focus, okay? Pergi sekarang. Mwah, thank you. Have a great weekend nanti. Mwah. Boy, banyak kau dapat flying kiss dari Miss Wawa Muah sekali, nak keluar pun dapat 2-3 kali punya kiss. So korang dah disayang-sayang Miss Wawa kat situ. Lepas ni korang boleh kira lah setiap kali Miss Wawa masuk berapa banyak flying kiss dia bagi. InsyaAllah nanti korang nanti cuba masuk dalam grup Telegram, cakap boleh tak satu kiss tu kita bagi duit ke, insyaAllah. Okay, so kalau tengok tadi, okay, kita dah belajar, kita dah recap sikit apa yang kita belajar tadi. Okay, recap sikit, recap banyak. Okay, recap sikit, recap banyak. So apa kita recap banyak hari ni? Sebab kita nak jawab 2 soalan. Okay, so ini adalah trial. Kita tengok yang pertama dulu, trial daripada Negeri Pahang. Okay, pada tahun 2020, dan trial Negeri Pahang ni dia ada beberapa. Dia ikut set, ikut sekolah juga. Dan ini saya ambil salah satunya. Okay, dan
Kenapa saya tekankan kepada bab yang ke-9 ni, sebab kalau kamu tengok throughout the semua pasir yang ada daripada zaman dulu sampai sekarang, bab 9 confirm akan ada satu soalan pada nombor 11 bahagian B. Confirm. Okay? Saya kerap cari, tak tahulah, tapi selalunya kalau ikutkan past years memang akan ada satu soalan. Sebab itu saya fokuskan kepada bab 9. Sama ada dia tanya perang dunia, perang dingin, blok dunia, tentang dasar luar, tentang pertubuhan antarabangsa, pertubuhan serantau, semua itu dia akan pilih salah satu untuk diletakkan dalam soalan SPM. Dan kita tahu sama ada soalan apa yang akan dipilih pada tahun ini untuk dijadikan sebagai soalan nombor 11 bahagian B. Mungkin dasar luar Malaysia. So tak rugi korang belajar dengan saya pada hari ini. So kita tengok yang pertama, trial daripada faham. Okay, kalau siapa nak dapatkan soalan yang lengkap dia, ini soalan lengkap saya tulis, saya dapatkan soalan je. Soalan lengkapnya ada dekat description dekat bawah ni, tolong download kalau nak baca soalan lengkap dia. Tapi siapa yang dah ready awal-awal, saya rasa ada yang dah print orang kata dah get ready sebelah dah. Bagus Yang mana yang belum print, belum dapatkan lagi, boleh download kat description. Saya dah letak kat situ. Okay. So, yang pertama, dia cakap soalan A. Huraikan faktor berikut. Faktor apa? Saya rasa soalan dia berkata, saya bacalah soalan kurang yang tu. Bukan saya baca soalan, saya tunjuk soalan tersebut. Ini soalan dia. Mungkin tak nampak. Penggunaan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar Malaysia. Huraikan faktor berikut. Faktor yang pertama adalah faktor sejarah. Okey. Dan tadi saya dah ajar dah 5 faktor, dia tanya satu iaitu sejarah. Okey. Dan kalau kamu boleh ingat 4 fakta, kamu boleh tulis semua. Tapi ini ada 3. Sebenarnya ada beberapa lagi, saya bagi yang mana untuk senang kamu ingat. Tapi kalau kamu tak ingat poin-poin ni, kamu boleh ikut cara skor. Ikut format esei, ada fakta, huraian, contoh. Okey, bagaimana saya nak ajar kamu 4 markah, kamu boleh guna 1 fakta saja, tapi fakta kamu kena ada huraian contoh yang lengkap. Okey, saya ambil 1. Okey, faktor sejarah. Okey. Kita ambil faktor yang pertama, fakta dia adalah hubungan serumpun. Okey, huraian dia kamu boleh cakap apa yang saya sebutkan tadi adalah hubungan luar ini telah dijalankan ataupun telah menjadi warisan. Okey. Macam cakap dasar luar ataupun cara kita melayan ataupun cara kita menjalin hubungan daripada negara luar bukan bermula selepas kita merdeka, tetapi telah diwarisi sejak daripada zaman dahulu, iaitu sejak daripada zaman hubungan serumpun. Okey, contoh dia, apa contoh negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan yang wujud pada zaman kerajaan alam Melayu dahulu? Kita ada contoh, kita ada kerajaan Majapahit, kita ada kerajaan apa lagi? Kita ada kerajaan Champa. Okey, lepas tu kita ada kerajaan apa lagi Kerajaan Champa, kerajaan Majapahit, kita ada kerajaan yang dekat tanah Melayu, kita ada kerajaan Sriwijaya. Okey, dan sebagainya. Ini contoh-contoh. Okey, so kalau contoh korang boleh tulis benda ni, korang akan dapat 1 markah untuk 1. Fakta 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah. Okey, so korang dapat 3, so 1 lagi. So korang boleh gunakan hubungan Kesultanan Melaka ataupun gunakan poin Pramerdeka. Okey, korang boleh guna fakta yang kedua adalah faktor sejarah segi zaman Pramerdeka. Okey, di mana kita ada 2 huraian dia, kamu boleh kata kita ada 2 dasar. Okey, iaitu yang pertama kita ada pro barat dan juga anti komunis. Okey, contoh kalau kamu tak contoh, kamu letak huraian lagi. Okey, kenapa kita pro barat dengan anti komunis? Tadi saya dah terangkan. Kita pro barat disebabkan kita dijajah oleh barat. Okey, dan kita anti komunis sebab kita pernah dijajah oleh komunis dan komunis telah mendatangkan huru-hara kepada negara kita. Kamu boleh dapat 1 markah kat sini. Okey, kamu letak contoh, saya pilih 1, huraian dia kamu boleh letak komunis pernah menghuru-harakan negara.
Ini boleh jadi satu markah. So kalau kamu tengok kat sini, kamu dapat sini satu markah, satu markah, satu markah. Kamu dah dapat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah hanya untuk faktor sejarah sahaja. Nampak tak guys? Faktor sejarah kamu dapat 6 markah. Kalau kamu ikut cara saya, ada fakta, ada huraian dengan contoh. Huraian lazimnya, okey, kamu terangkan tujuan ataupun sebab fakta itu berlaku. Ataupun kamu huraikan maksud fakta tersebut. Kalau diterangkan pasal hubungan serumpun, okey, kamu terangkan kenapa boleh hubungan serumpun ataupun apa bentuk hubungan serumpun yang kita jalankan. Lepas tu kamu letak contoh apa bentuk-bentuk kerajaan yang wujud pada zaman ataupun pada zaman dahulu. Okey, itu kamu punya contoh. Okey, dapat kat situ? Okey, saya nak padam sebab saya tak cukup whiteboard. Jangan risau, korang boleh salin balik. Korang boleh ulang balik video ni kalau siapa yang tak nampak. Okey, komunis pernah menghuru-harakan negara. Pro Barat, anti komunis. Dua dasar zaman Perang Merdeka. Tulisan saya buruk sikit, maaf Ini kerajaan Majapahit Okey, saya padam. Tengok soalan yang kedua. Dia nak tanya faktor ekonomi pula. Kita ada faktor ekonomi kita cakap tadi. Okey? So kalau saya cakap tadi, kalau kamu boleh terangkan, okey, kalau kamu boleh ingat semua fakta ni bagus. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh gunakan cara yang saya cakap. Kamu letak fakta, huraian dengan contoh. Kalau tak ada fakta, huraian, contoh, fakta, huraian 1, huraian 2 pun tidak menjadi masalah. So kita ambil yang pertama adalah kita menjalankan ekonomi kapitalis. Okey, ini bentuk point form tapi kalau dalam jawapan kamu kena tukar dalam bentuk perenggan ataupun esei. Kalau kamu nak tahu macam mana nak jawab dalam bentuk perenggan atau esei, tengok video-video saya yang sebelum ini. Saya tunjukkan bagaimana kamu kena ada kepala soalan, kena ada penanda wacana dan sebagainya. Macam mana kamu susun isi kamu dengan tersusun mengikut formula yang saya bagi. Kena tengok video-video saya yang sebelum ini. Saya dah tunjukkan cara ni. Okey, so ekonomi kapitalis. Okey, kenapa kita jalankan ekonomi kapitalis? Saya cakap huraian, kamu kena bagi sebab kenapa fakta itu berlaku. So kenapa kita jalankan ekonomi kapitalis? Sebabkan negara kita bekas. Okey, tanah jajahan siapa? Jajahan British. Okey, titik. Okey, kalau contoh kamu tak ada contoh, kalau kamu tak ada contoh, kamu boleh pergi ke huraian kedua ataupun kamu boleh pergi ke fakta yang kedua. Okey, fakta yang kedua adalah dasar pandang ke timur. Dasar pandang timur. Huraian dia, kenapa kita jalankan dasar pandang ke timur? Sebab kita ingin mengubah cara ataupun kita ingin mengubah cara kita melihat atau kita ingin mengubah idola negara kita daripada kita mengikut telunjuk barat kepada mencontohi negara-negara timur. Sebab huraian dia kita letak ingin mencontohi negara timur. Contoh dia, apa contoh negara timur yang saya cakap tadi? Contoh seperti negara Jepun dan juga Korea Selatan. So berapa markah kamu dah dapat kat sini? Kalau kamu kira, setiap ada fakta, huraian, contoh kamu, fakta kamu dapat 1, huraian 1, fakta 1, huraian 1, contoh 1, kamu dah dapat 5 dekat sini. Dia minta 4, kamu dah bagi 5 dekat sini. Okey? Dapat dekat situ anak-anak. Tulisan saya buruk sikit tapi tak apa. Kamu tengok apa yang saya tulis dan kamu tally dengan apa yang saya cakap. Okey? So ini Jepun, Korea Selatan Okey? Faham dekat situ? Faham Kalau tak faham boleh tanya. Saya akan jawab insya-Allah. Okey, dapat dekat situ. So saya padam dulu siapa yang nak tak nampak lagi. Saya tengok situ sebab kita ada beberapa soalan lagi nak dijawabkan. Okey? So, seterusnya okey, saya tak nak sentuh soalan C ni sebab soalan C ni nanti kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Apakah isu yang dihadapi oleh negara kita pada hari ini dalam melaksanakan dasar luar Malaysia? Ini saya nak highlight dulu. Ini adalah soalan kebat. Soalan kebat nanti kita fikirkan sama-sama. Saya nak jawab soalan-soalan yang ada, soalan-soalan yang ada dalam buku teks ni. Okey, sekiranya ada PM, ini pun soalan kebat juga. Nanti kita akan tengok. Okey, so kita pergi kepada trial Kelantan 2020. Kita nak jawab soalan-soalan yang berbentuk
orang kata berbentuk fakta yang tepat dahulu. Baru kita pergi kepada soalan-soalan kebat dan lebih kepada pendapat. Okey. Yang terakhir Kelantan soalan ini kata jelaskan tentang dasar luar negara tahap pertama. So dia bagi nak markah dekat situ. Okey. So, saya dah terangkan dengan tahap pertama, kita ada pro barat, kita ada anti komunis, kita ada berbaik dengan negara jiran. Okey. So macam saya cakap kalau guna cara yang sama, fakta, huraian contoh. Okey. So tahap pertama dia apa? Alamak, saya ni nak tulis itu pula. Okey, tahap pertama dia pro barat. Kita merupakan negara pro barat. Kenapa kita pro barat? Tadi saya dah jawapan yang sebelum ni pun saya dah terangkan sebab kita negara bekas tanah jajahan. Tanah jajahan British. Sebab itulah kita pro barat. Okey? So, kalau contoh kamu tak ingat lagi, okey, apa yang berlaku? Kamu tak ada contoh, kamu boleh bagi fakta yang kedua. Kita juga negara yang anti komunis. Kenapa kita anti komunis? Sebabkan huraian dia, negara kita pernah diharakan oleh komunis. Okey, kalau kamu boleh ingat parti komunis yang wujud dekat Malaysia iaitu Parti Komunis Malaya PKM pun lagi bagus. Okey, so contoh dia kamu boleh masukkan contoh dia, okey, komunis di tanah Melayu, TM ni tanah Melayu digerakkan oleh PKM ataupun Parti Komunis Malaya kalau kamu ingat. Kalau kamu tak ingat, okey, kamu boleh letak fakta yang ketiga iaitu berbaik-baik dengan negara jiran. Okey, dasar berbaik dengan jiran. Okey, huraian dia kamu boleh letak kenapa kita kena berbaik-baik dengan negara jiran. Ada kaitan dengan geografi ni saya cakap sebabkan kita bersempadan. Okey, kerana negara bersempadan. Bersempadan dan ingin jaga keselamatan. Kenapa kita nak jaga keselamatan? Sebabkan kita duduk dengan negara jiran, takut kita kena serang dengan jiran. Takut kena serang dengan jiran. Okey, kalau kamu ada contoh kamu lagi saya cakap tadi. Okey, kenapa kita kena berbaik dengan negara jiran? Sebab kita pernah berlaku dasar konfrontasi dan ganyang Malaysia. Pada bab ke-6 kita dah pernah belajar. Ganyang Malaysia dengan dasar konfrontasi. Saya tak boleh nanti kamu tuliskan sendiri. So, kamu dah ada kat sini berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia minta 6 kamu bagi 8 kat situ. Nampak tak? Daripada 3 perkataan ni kamu boleh pecahkan. Kamu boleh huraikan untuk kamu dapat markah dengan lebih banyak. Sebab itulah kamu kena pandai. Okey? Sebab cakap sejarah, kamu boleh menghafal dan kamu boleh faham. Kalau kamu faham, kamu tidak perlu menghafal. Okey, faham tak dekat situ? Okey, so kita cuba mengejar masa kat sini. Okey, siapa yang tak dapat tu nanti kamu boleh ulang video ni balik ya. Dapat Okey, so nak padang ni pun ya Allah susah. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata kat situ, terangkan perkembangan DLN tahap kedua dan tahap ketiga. Okey, tahap kedua dan tahap ketiga sama juga. Dia sama soalan pertama, cuma dia pecahkan kepada maksudnya digabungkan. Maksudnya lagi mudah kat kamu sebab kamu tak perlu terangkan satu tahap tu dengan terperinci, digabungkan satu soalan 2 tahap pun letak sekali. Okey, terangkan perkembangan DLN tu dasar luar negara ataupun dasar luar Malaysia pada tahap kedua dan ketiga. Dan kamu dah belajar tadi, tahap kedua dengan ketiga dah ada. Okey, dan kalau kamu guna cara yang sama macam kita buat tahap pertama, insya-Allah kamu bukan akan kurang jawapan, kamu akan terlebih jawapan.
Okey, tapi pastikan huraian kamu berkaitan dan juga bersesuaian dengan fakta kamu. Macam saya cakap, kalau nak buat huraian, bagi tahu huraian selalunya lazimnya berkaitan dengan sebab, okey, fakta itu. Okey, contoh kita tengok. Okey, tengok tahap kedua. Okey, kita buat apa? Dasar berkecuali. Okey, ini kamu boleh pecahkan satu perenggan untuk tahap kedua, satu perenggan untuk tahap pertama. Maksudnya 3 markah untuk tahap kedua, 3 markah untuk tahap ketiga. Kalau kamu boleh bagi fakta huraian contoh untuk satu tahap, insya-Allah kamu akan dapat penuh untuk kedua-duanya. Okey? Fakta huraian dengan contoh. Fakta yang pertama kita ada dasar berkecuali. Dasar berkecuali, okey, dan huraian dia. Kalau kamu tengok, huraian dia kamu boleh sebab macam saya cakap tadi, huraian dia kamu boleh cakap pasal apa sebab kita jalankan dasar berkecuali. Okey, kenapa kita jalankan dasar berkecuali? Okey, kalau kamu tahu boleh tulis dekat komen. Kita jalankan dasar berkecuali disebabkan kita ataupun Malaysia tidak menyokong mana-mana blok dunia. Okey, kalau korang ingat kita ada blok dunia, blok komunis dengan blok kapitalis. Contoh dia kamu boleh, sebagai contoh kita ada blok komunis dan blok kapitalis. Nampak tak? Kamu bagi contoh dekat situ. Maksudnya kita tak sokong mana-mana antara komunis dan juga kapitalis. So 1, 2, 3. Maksudnya kamu habis tahap kedua. Okey? So kamu kena bagi satu lagi tahap kedua, tahap ketiga. Tapi contoh kalau kamu tulis semua tahap kedua, tak tulis tahap ketiga, kamu akan dapat 3 markah je. Sebabkan dia tanya kena ada tahap ketiga juga. So ambil salah satu daripada ini. Okey? So tambah satu lagi fakta. Ambil salah satu. Okey, kamu contohlah saya ambil dasar pandang ke timur. Macam saya cakap, huraian lazim ni kita sebab kenapa kita jalankan kenapa kita jalankan dasar pandang ke timur. Tadi jawapan tadi kamu boleh tulis balik, iaitu sebab kita ingin contohi negara timur. Seperti negara apa tadi saya cakap? Seperti negara Jepun dan juga Korea Selatan. Nampak tak? Soalan dia sama je. Jawapannya lebih kurang sama. Okey? So, kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Kalau kamu boleh terangkan Zokfan, penekanan ekonomi dan hubungan Vietnam ni secara terperinci, kamu akan lebih banyak markah sampai ke bawah. Nampak tak? Kalau kamu betul-betul faham apa dengan apa yang kamu belajar. So, ini adalah jawapannya. Okey? So, kita tengok yang kita dah sampai soalan A, B saya dah jawab. So, ini dah tu tolong saya nak padam sebab kita nak jawab soalan kebat. Takut sih soalan kebat ni. Okey. So, untuk soalan kebat, okey, ini soalan B kita dah jawab dah. Settle. Ini dah jawab, settle. Ini pun dah settle. Tengok soalan ni dulu. Ini nanti kita jawab yang bawah. Okey, tengok soalan saya faham balik. Apakah isu yang dihadapi oleh negara kita pada hari ini dalam melaksanakan dasar luar negara? Ini kena ada pengetahuan am sikit. Maksudnya kamu kena tahu apa yang berlaku di luar negara kita yang ada kaitan dengan negara kita. Kalau siapa yang tahu boleh tulis dekat live chat. Nanti saya akan beritahu sama ada betul atau tidak perkara yang berlaku tersebut ada kaitan dengan dasar luar kita ataupun tidak. Kalau ada kamu boleh sebut dekat situ. Okey? So tak apa, nanti saya akan ada dekat live chat juga. Okey, so saya bagi jawapan saya. Okey, buat siapa yang tahu dan tak tahu, saya akan terangkan. Kalau kamu perasan, apa contoh-contoh masalah ataupun isu yang berlaku belakangan ni dekat negara kita berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Beberapa tahun dulu pernah kita mengalami orang kata isu atau masalah antara kita dengan negara-negara jiran kita. Contoh, okey, kita pernah ada isu pencerobohan Lahad Datu pada 2014, tak silap saya pun tak ingat. Pencerobohan Lahad Datu, okey, Sabah, okey, di mana
Ianya dicerobohi oleh Kesultanan Sulu. Okey, yang berasal daripada Filipina. Okey, dan banyak nyawa terkorban. Nyawa askar Malaysia terkorban. Okey, tak banyaklah tapi ada beberapa nyawa terkorban. Dan itu bukan satu masalah yang berlaku sebabkan kita tahu kita dengan Filipina ada hubungan yang baik. Tapi sebabkan ada pencegahan daripada Kesultanan Sulu, jadi itu jadi satu isu. Okey, bagaimana cara kita melayan negara Indonesia, Filipina. Okey, kita dah baik-baik tiba-tiba tapi Kesultanan Sulu ini dia tak ada kaitan dengan kerajaan Filipina. Maksudnya ini ada kata satu pihak minoriti kat Filipina dia serang Malaysia. Jadi sebabkan mereka datang daripada Filipina, jadi sudah sepertinya dia menjadi isu antara Filipina dengan Malaysia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada masalah apa lagi kalau korang tahu. Kalau korang baca paper, korang tengok berita, korang tahu. Kita ada masalah pelarian Rohingya. Apa masalah pelarian Rohingya ni? Korang tahu tak? Okey, Rohingya ni datang daripada mana? Pelarian Rohingya ni datang daripada berasal dari Myanmar. Okey, kenapa mereka lari? Okey, disebabkan ditindas. Okey, kaum Rohingya ditindas. Ditindas oleh masyarakat Buddha. Bukan masyarakat Myanmar lah, senang. Masyarakat Myanmar. Kalau kamu tak ingat. Nampak tak? So ini dia punya huraian dia. So walaupun kata Rohingya ni adalah satu kaum yang kecil dekat Myanmar, bila mereka lari ke negara kita, jadi dia merupakan isu antara negara kita dengan negara Myanmar. Sebabkan Rohingya ni datang daripada Myanmar. Dan itu salah satu isu yang wujud. Dan kamu tengok, kamu dapat berapa markah dah dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kamu boleh senaraikan lagi masalah-masalah yang wujud, alhamdulillah kamu boleh jawab. So, kalau kamu tengok lagi, saya hari ni kita buat ekstra sikit. Sekiranya anda adalah PM Malaysia, lepas ni saya akan bagi satu jawapan saja. Dan ini pun satu jawapan saja supaya jawapan yang seterusnya nanti korang boleh cari. Sekiranya anda, korang, adalah PM Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia, apakah langkah yang anda akan ambil untuk kukuhkan dasar luar Malaysia? So korang kena letak diri korang sebagai seorang Perdana Menteri. Nampak tak satu tanggungjawab yang besar? Apa yang korang akan buat untuk pastikan negara kita tetap aman? Macam mana cara untuk korang wujudkan satu dasar luar di mana kita tak perlu berperang, kita tak perlu, supaya rakyat kita aman. Itu cara untuk korang menjawab. Saya bagi satu jawapan. Yang pertama adalah memastikan Malaysia tiada persengketaan dengan mana-mana negara. Maksudnya Malaysia tak boleh ada apa-apa masalah dengan semua negara. Itu cara dia kalau saya jadi Perdana Menteri. So kamu boleh huraikan. So macam mana cara untuk saya pastikan tak ada persengketaan antara kita dengan negara luar adalah jalinkan hubungan erat. Hubungan erat dalam pelbagai bidang. Contoh pelbagai bidang, kita boleh masuk ekonomi, kita boleh jalankan hubungan ekonomi, hubungan pendidikan, kita ada hubungan kebudayaan, kita boleh jalankan hubungan sosial, hubungan diplomatik. Masa ni kita cuba banyakkan aktiviti dengan kita dengan negara-negara luar. Kalau dengan contoh saya dengan Indonesia, untuk elakkan saya dengan Malaysia dengan Indonesia ada masalah, kita jalankan hubungan ekonomi, kita berniaga dengan dia. Kita jalankan hubungan pendidikan, maksudnya kita adakan orang kata program pertukaran pelajar. Pelajar orang datang ke Malaysia, pelajar kita datang ke negara diorang. Nampak tak? Dan beberapa lain-lain. Itu cara dia. Itu jawapan pertama. Jawapan seterusnya saya nak korang fikir sendiri, kalau korang jadi perdana,
Menteri. So kalau korang ada pemikiran sebagai seorang menteri, Perdana Menteri, korang dapat jawab benda ni dengan selengkapnya. Dia minta 6 markah, korang boleh bagi 20 markah. Kalau korang boleh berfikir dengan aras tinggi. Okey? Dapat? Okey, saya bagi satu je. Okey, yang lain korang cari sendiri. Kita tengok pula soalan C yang terakhir daripada trial Kelantan. Okey, daripada kalau tak faham boleh tanya dekat live chat ya. Okey? Daripada trial Kelantan. Bagaimanakah dasar luar negara pada hari ini bermanfaat ke arah mengekalkan keamanan sejagat? Maksudnya dasar luar negara kita, macam mana dasar luar kita ni dapat pastikan negara kita ataupun negara dapat memastikan keamanan negara kita dengan negara luar. Okey, kenapa? Okey, yang pertama dia tanya soalan ni, okey, kenapa dasar luar yang kita cakap ni tadi, yang ada pro barat lah, Zofan lah, dasar kecuali ni boleh membawa keamanan. Macam mana boleh membawa keamanan? Okey, sebabkan saya bagi satu jawapan ya. Okey, disebabkan negara kita tidak tidak menyokong sebarang peperangan. Okey, itu sebabnya. Sebab dasar berkecuali ini, kenapa kita buat dasar berkecuali? Sebab kita tak nak berperang, sebab itu kita dasar berkecuali. Jadi bila kita tak nak perang, okey, itu yang membawa kepada keamanan negara kita dan keamanan sejagat. Bayangkan kalau contoh kita tak jalankan dasar berkecuali, kita pilih blok komunis contohnya. Sudah semestinya negara-negara kapitalis akan meletakkan negara kita dalam blok komunis dan mereka juga akan menjadikan negara kita sebagai target untuk diorang serang. Kan itu telah akan membahayakan lagi rakyat Malaysia. Okey? So, cakap negara Malaysia tidak menyokong sebarang peperangan. Kenapa kita tidak menyokong dasar peperangan, sebarang peperangan? Disebabkan, kenapa kita tak nak berlaku peperangan? Sebab peperangan akan membawa kepada apa? Membawa kepada kematian dan kesengsaraan. Kematian dan kesengsaraan. Sebab itu kita tak nak berperang. Sebab kenapa kita tak nak peperangan. Okey, dan reason-reason lain korang boleh berikan sendiri. Okey, korang kena tahu kenapa kita buat dasar ni. Kenapa kita buat dasar ni. Okey, dan sebab yang kita buat dasar tu kena ada kaitan dengan kita kekalkan keamanan sejagat. Okey, dapat saya bagi satu je Okey, supaya saya nak bantu korang faham soalan ni dan korang berfikir macam mana nak menjawab. Okey, dapat dekat situ anak-anak. Saya rasa sampai di situ saja kelas saya pada hari ini. Kalau contoh, okey, jawapan saya ni saya jawab, saya padam cepat sangat. Jangan lupa untuk replay balik video ni. Sebab kita ada banyak soalan, jadi saya tak sempat nak cover dalam 1 jam. Okey, sebab kita nak recap lagi. Kita nak jawab soalan lagi. Okey, so siapa yang tak tahu cara nak menjawab atau formula nak menjawab ataupun apa perkataan-perkataan nak tulis dulu, boleh check out video-video saya sebelum ini. Saya tunjukkan bagaimana cara formula kita menjawab. Ada kepala soalan, ada penanda wacana, ada kata hubung dan bagaimana cara untuk korang menulis inference dan sebagainya. Kalau korang boleh bagi inference lagi bagus. Okey, so jangan lupa next class iaitu pada minggu hadapan, hari Isnin. Hari Jumaat korang jumpa saya, hari Isnin korang akan jumpa saya lagi. Kita akan belajar mengenai bahasa Melayu dan apakah yang kita akan belajar pada minggu hadapan. Nanti saya akan bagi tahu dan contoh. Okey, kalau korang ada apa-apa topik yang korang nak belajar, korang boleh komen ataupun korang boleh contact Intuition ataupun boleh cakap ataupun teks dekat dalam Telegram. InsyaAllah saya akan pilih tajuk tu kalau ramai orang nak belajar topik tersebut. Okey, kalau itu saya rasa sampai di sini saja. Jangan lupa untuk komen, untuk like, subscribe, share semua link kita supaya kita boleh belajar, supaya kita boleh dapat membantu lagi banyak rakyat Malaysia untuk mendapatkan pendidikan macam tagline Intuition, anything, anytime dan juga anywhere. Okey, itu saja daripada Sehistrozi dalam Intuitionlah subjek sejarah. Bye bye. Jumpa lagi. Bye 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 bye. Bye 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 bye.